Baik, terima kasih Hector membawakan perkabaran dari Sabah. Dan untuk waktu ini kita kembali untuk berkongsi berkaitan dengan Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia UKKM, itu pemangkin pemula-mula insan koperasi. Bersama dengan tetamu kita pada waktu ini yang berbahagia Datuk Muali bin Mansur, Ketua Penggarap Institut Koperasi Malaysia. Assalamualaikum. Okey, Datuk, ini satu yang baru bagi UKKM ataupun Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia. Jadi kita ingin melihat juga dari segi aspek keperluan kewujudan UKKM ini pada masa kini. Assalamualaikum dan terima kasih atas jemputan pada saya pada pagi ini untuk bercakap tentang Universiti Keusahawanan Koperasi ini yang telah pun diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi alhamdulillah pada bulan Julai yang lepas, dan kita dalam proses terakhir untuk mendapatkan pengiktirafan akreditasi daripada MQA, dan kita akan melancarkan universiti ini pada bila-bila masa. Kita sebenarnya universiti ini diletakkan di bawah Institut Koperasi Malaysia. Di Malaysia ini dalam sektor koperasi terdapat dua agensi yang diamanahkan oleh kerajaan. Pertama, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, dan kedua Institut Koperasi Malaysia, di mana Suruhanjaya terlibat dalam soal kawal selia dan juga pembangunan, dan kami terlibat dalam soal pendidikan latihan serta penyelidikan. Dan dalam soal ini kita sebenarnya baru melepasi 100 tahun sambutan Hari Koperasi Negara, iaitu koperasi di negara kita ditubuhkan pada tahun 1922, dan tahun ini adalah tahun 2022 dan telah pun mencapai 100 tahun. Jadi di peringkat agensi kami terpaksa melihat 100 tahun ke hadapan, Pak, supaya kelestarian sektor koperasi di Malaysia ini akan terus berdaya maju, dan kita di peringkat kerajaan telah melancarkan beberapa dasar. Antaranya dasar Transkom, transformasi koperasi yang melibatkan tahun 21 hingga 25, dan dasar Keusahawanan Negara tahun 2030. Jadi itu jangka pendek, dan kita bergerak untuk ke arah 100 tahun juga ke hadapan. Sebab itu kewujudan Universiti Keusahawanan Koperasi ini amat penting bagi menjamin daya usaha, kepimpinan dan juga kekuatan sektor ini. Dan kita lihat bahawa Institut Koperasi ini ditubuhkan pada tahun 1956, setahun sebelum merdeka. Bagaimana selepas 34 tahun wujudnya koperasi di Malaysia, kerajaan atau pemimpin masa itu telah pun dapat melihat lebih jauh dengan menubuhkan maktab kerjasama koperasi pada ketika itu. Dan sudah tentu kita pada masa kini juga harus melihat 100 tahun ke hadapan supaya kita mampu berdaya saing dalam sektor ini. Ya, pasti itu hasratnya. Dan kita nak tahu juga peranan gerakan koperasi kepada UKKM ini. Ya, kita dalam universiti ini memang kita amat berharap, kita merayu, kita memohon kerjasama kepada sektor ini. Kerana kalau kita lihat sektor ini masih diisi oleh golongan lama dalam kepimpinan, pengurusan, lembaga pengarah dan sebagainya. Sebab itu kami di peringkat pengurusan Institut Koperasi dan juga Suruhanjaya, kita ingin mengajak supaya semua koperasi ini memberi ruang kepada generasi baru. Sebab itu bila wujudnya universiti ini, tujuan matlamat kita adalah untuk memastikan satu gerakan generasi baru terlibat dalam sektor ini. Dan di samping yang sama, kita juga boleh membantu kerajaan dalam soal guna tenaga, yang mana pada ketika ini kita menghadapi masalah pengangguran di kalangan mahasiswa. Kita juga mengalami masalah dalam sektor-sektor yang berkaitan. Sebab itu apabila wujudnya universiti ini, kita harap dia boleh mampu menjadi satu daripada sektor pelengkap, institusi pelengkap kepada gerakan ini. Ya, pastinya. Dan memandangkan ini satu perkara yang sangat baru bagi universiti ini, jadi apa agaknya tindakan dan juga strategi UKKM? Ya, kita dari sudut ini, saya telah bertemu dengan beberapa koperasi yang besar. Koperasi yang besar ini, maksud saya di Malaysia ini terdapat 100 koperasi yang terbaik. Misalnya Koperasi Angkatan Tentera, Bank Rakyat, Co-op Bank Pertama, kita ada koperasi polis, guru-guru dan banyak lagi. Sebab itu saya telah membuat beberapa kunjungan supaya koperasi-koperasi ini terlibat bersama-sama kami. Pertama dari segi pelaburan, yang kedua dari sudut memberi ruang kepada anak-anak atau ahli-ahli belajar di universiti ini. Kita juga mohon jasa baik mereka untuk memberi beasiswa atau pinjaman kepada pelajar ini nanti. Kita juga minta mereka supaya memberi ruang kepada latihan industri. Kerana kita ada 14,843 koperasi sekarang. Dan yang terakhirnya kita berharap bahawa peluang kerjaya kepada anak-anak muda ini juga boleh
dicapai dalam sektor ini dengan koperasi-koperasi yang wujud ini. Memandang 100 tahun ke hadapan mana perwujudan UKKM ini sangat relevan pada masa kini dan melihat keperluannya pada masa yang akan datang juga sangat penting. Jadi apakah sebenarnya misi dan juga objektif bagi UKKM ini sendiri? Ya, dari segi peranan kita yang awal itu adalah kita mesti memastikan bahawa soal modal insan, soal kepimpinan, soal pengurusan koperasi itu sentiasa didepani dalam perjuangan untuk menjayakan sektor ini. Sebab itu konsep universiti ini adalah lebih kepada untuk kita menjayakan matlamat untuk mewujudkan satu golongan kesejahteraan yang hebat dalam sektor koperasi. Jadi sebelum ini kita hanya melatih para kooperator dengan sijil dan yang terbaru diploma. Sekarang kita melangkah kepada sarjana muda, sarjana dan juga peringkat PhD. Dan akhirnya nanti kita akan lihat pertumbuhan dalam sektor ini mampu dilonjakkan daripada 2 ke 3%, mungkin kita boleh sasarkan kepada angka 2 digit pada masa akan datang. Baik. Dan kita nak tahu juga di mana sebenarnya lokasi akan ditempatkan UKKM ini? Buat sementara ini kami masih menggunakan kampus kami yang sedia ada, iaitu di Jalan Templer, Petaling Jaya, dan kita sedang membuat satu permohonan kepada kerajaan untuk mengambil alih sebuah tempat di Cyberjaya. Dan kita berharap bahawa pihak Kementerian Kewangan yang amat berhormat pada Menteri bersetuju dengan caraan kami. Jika itu berlaku, insyaAllah kita akan dapat melihat perkembangan yang baik kepada universiti ini nanti. Memandangkan ia satu permulaan, pastinya ada banyak perkara yang perlu diperhalusi, terutama dari segi aspek modal. Jadi bagaimana UKKM akan mendapatkan bajet operasinya jika kerajaan tidak menyuntik modal permulaan? Ya, kita memahami bahawa pada ketika ini kerajaan menghadapi kekurangan dari segi dana, dari segi peruntukan dalam keadaan ekonomi, tetapi dalam masa yang sama kita tidak boleh menjadikan itu satu alasan, kerana ia akhirnya akan menggugat kedudukan ataupun pencapaian ekonomi secara jangka panjang. Jadi kita telah melihat beberapa perkara di mana kami juga memiliki aset yang boleh ditukar ganti oleh kerajaan yang sedia ada, dan kita juga dalam sektor ini kita ada sumbangan daripada koperasi yang kita namakan kumpulan wang amanah pendidikan koperasi, di mana koperasi-koperasi yang mencapai keuntungan dengan jumlah tertentu mereka memberi sumbangan. Jadi dari situ kita ada pendapatan antara 5 ke 60 juta setahun. Jadi kita berharap bahawa 30-40% daripada jumlah tersebut dapat disumbangkan kepada institut koperasi untuk kita gerakkan dari soal pendidikan ini. Dan yang ketiga, seperti yang saya katakan tadi, kita juga mempelawa koperasi-koperasi premier, koperasi-koperasi terbaik ini supaya turut melabur, supaya akhirnya nanti biarlah koperasi ini, universiti koperasi ini menjadi milik koperasi itu sendiri. Itu yang kita matlamatkan pada akhirnya nanti. Okey. Sebelum kita berakhir, kita nak wawarkan sekali kepada para penonton sebelum wujudnya UKKM ini secara fizikalnya nanti, apa sebenarnya keunikan UKKM ini berbanding dengan IPT lain yang sedia ada? Okay. Kalau kita lihat bahawa mungkin bila idea universiti ini mungkin ramai juga menganggap ini merupakan idea picisan, kerana kita ada banyak universiti, 20 IPTA, 400 lebih IPTS. Kenapa perlu wujud sebuah universiti koperasi? Tapi kita harus akui bahawa dalam soal koperasi ini pendekatannya berlainan. Bagaimana sebuah koperasi itu dia melibatkan pencapaian ataupun perkongsian kepada kemakmuran secara bersama. Jadi kita pun tidak bercadang untuk mewujudkan sebuah universiti yang terlalu besar. Ia adalah sebuah butik universiti yang melibatkan pelajar tidak lebih daripada 5,000 orang, dan kita jangka 2,000 pun sudah cukup ideal bagi kita menyumbang kepada sektor koperasi ini. Sebab itu kita lihat bahawa apabila mereka masuk ke sini, kita membuat pendekatan to you to I. 2 tahun di universiti, 2 tahun di industri. Misalnya katakan sebuah koperasi seperti Angkatan Tentera, mereka menghantar anak-anak mereka untuk belajar kepada kami. Akhirnya kita hantar semula untuk latihan industri di koperasi yang berkenaan, dan kalau ada kekosongan, koperasi-koperasi yang besar ni mereka boleh mewujudkan peluang pekerjaan, dan ini akan membantu masyarakat dan juga negara pada masa akan datang. Okey. Meskipun belum wujud secara fizikalnya pada ketika ini, tetapi menunjukkan keseriusan bagi mewujudkan UKKM. Ada sebuah video istimewa yang telah pun disediakan untuk tatapan kita bersama. Jadi jom sama-sama kita saksikan.
Okey, baik. Jadi itu dia video khas berkaitan dengan Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia UKKM. Jadi boleh dapatkan informasi lanjut menerusi pautan-pautan yang disediakan oleh Institut Koperasi Malaysia sendiri, dan pastinya IKM pastinya akan menjadi satu tanggungjawab yang sangat besar untuk digalas apabila wujudnya UKKM nanti. Jadi di penghujung ini sebagai satu kesimpulan juga dan penutup dan harapan kepada rakyat Malaysia. Soalnya kita berharap bahawa dengan wujudnya Universiti Keusahawanan Koperasi ini ia membuka ruang baru pada satu sektor yang sebelum ini mungkin tidak dilihat dengan begitu serius oleh masyarakat, iaitu wujudnya satu sektor iaitu koperasi, yang mana pada ketika ini sudah mencapai hampir 15,000 koperasi, dan kita lihat bahawa jika kita mampu untuk mengeksploitasi sektor ini, kita mampu mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih baik, mewujudkan ruang kepada anak-anak muda kita untuk mencuba satu peluang baru dalam dunia kerjaya. Dan sebab itu kita lihat pada ketika ini dengan pendapatan hampir 40 bilion, koperasi ini merupakan satu sektor yang cukup menarik, dan saya yakin dan percaya dengan kewujudan koperasi-koperasi yang hebat pada ketika ini, mereka juga mampu untuk melabur, membuat pelaburan, mencari peluang perniagaan baru, dan ini akan membuka ruang kepada anak-anak kita untuk bersama-sama dalam koperasi, dalam universiti dan juga koperasi satu hari nanti. Jadi kami di peringkat di Kembangan Institut Koperasi amat berharap bahawa universiti ini mendapat sambutan yang cukup baik daripada masyarakat, daripada sektor koperasi dan juga dari sudut dalam negara kita ini. Ya, Prof. Selamat berjaya diucapkan. Semoga nanti akan berjalan lancar dan cepatlah dan segeralah pewujudan UKKM ataupun Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia, pemangkin pembangunan muda insan koperasi. Ucapkan terima kasih kepada yang berbagi, Datuk Mak Ali Mansor, Ketua Pengarah Institut Koperasi Malaysia. Terima kasih sekali lagi.